Sebagai seorang askar, seorang penguasa, dan seorang manusia, dia adalah seorang yang mempunyai sifat yang luar biasa. Wira ratusan pertempuran adalah seorang yang selama 20 tahun mengharungi badai tentera salib, dan akhirnya menolak mereka ke belakang. Dunia hampir tidak menyaksikan penaklukan yang lebih sopan dan berperi kemanusiaan. Taktik pertempurannya yang tidak dapat ditandingi dan kegagahannya sebagai seorang askar, pernyataan kepahlawanan, dan kekuatan perwatakannya menyebabkan dia dihormati walaupun musuhnya dikenali kerana membebaskan kota suci Baitul Maqdis daripada tentera salib. Tingkah laku kesatrianya telah diperhatikan oleh penulis sejarah Kristian, terutamanya dalam kisah pengepungan Karak dan Moab. Dan walaupun menjadi nemesis tentera salib, dia mendapat penghormatan ramai daripada mereka, termasuk Richard de Lionheart. Daripada menjadi tokoh yang dibenci di Eropah, dia menjadi contoh terkenal tentang prinsip kesatriaan. Pada puncak kekuasaannya, dia memerintah Mesir, Syria, Mesopotamia, Hejaz, dan Yaman. Kita semua tahu bagaimana dia memusnahkan tentera salib dan menyuruh mereka mengejar belakang mereka dalam pertempuran Alexandria, Hattin, Acre, Kai, Beirut, Nablus, Haifa, Tiberias, Gaza, Askalan, Baitul Maqdis, dan berpuluh-puluh bandar dan bandar lain di seluruh Syam dan Afrika Utara. Salahuddin Al-Ayyubi yang agung. Tetapi siapakah lelaki di sebalik perisai itu? Bagaimana dia sebagai seorang manusia? Bagaimana dia sebagai seorang Muslim? Apakah kepribadian yang diperlukan untuk melaksanakan prestasi heroik itu dan mencapai status sedemikian? Dilahirkan di Tikrit, Iraq pada Masihi, Salahuddin menghabiskan masa kecilnya dengan menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Islam, serta puisi. Ayahnya Ayub adalah Gubernur Baalbek. Pada masa mudanya, Salahuddin belajar ketenteraan, taktik dari bapa saudaranya, Asad Eddin Shirkuh, dan dibimbing oleh Sultan Noh Eddin, yang memberi inspirasi kepada Salahuddin untuk menyatukan umat Islam. Salahuddin kemudiannya menawan Mesir dari Fatimiyah dan Syria dari Zengiz, menyatukan tanah Islam bersama-sama dan dikenali sebagai Sultan Mesir. Dan di bawah pemerintahan Salahuddin, Mesir berkembang maju. Dia menghidupkan semula ekonomi, mengembangkan tentera, dan membina banyak sekolah yang hebat. Pendidikan menjadi asas kepada Mesir baharu, dan tidak lama kemudian ia dilihat sebagai pusat pembelajaran intelektual. Dan dengan itu, Salahuddin membawa kehidupan baru ke wilayah yang dahulunya uzur. Tidak lama kemudian, mentor Salahuddin, Noh Eddin, meninggal dunia di Damsyik. Pada ketika ini, keadaan di Damsyik tidak menentu. Kepimpinan telah diserahkan kepada anak Noh Eddin, Al-Malik Al-Salih Ismail, yang baru berusia 11 tahun. Perpecahan dan konflik mengenai kuasa berlaku, dan keadaan semakin buruk dari hari ke hari. Para pemimpin dan penduduk Damsyik akhirnya melihat keadaan mereka yang tidak menentu, dan dengan pelbagai pihak menjadi penuntut yang berpotensi ke takhta, meminta Salahuddin mengambil kuasa ke atas mereka. Sama seperti di Mesir, pemerintah Salahuddin membenarkan Damsyik menjadi stabil dan mula makmur. Dengan kematian Al-Malik Al-Salih Ismail yang masih muda, Salahuddin telah berjaya menguasai Syria, dan dengan itu berjaya menyatukan sebahagian besar wilayah di bawah perintahnya. Salahuddin menggunakan diplomasi dan kemahiran pentadbiran dalam menyatukan umat yang berpecah belah, dan dengan berbuat demikian, beliau menjadi tokoh yang paling berkuasa di dunia Islam. Sepanjang masa, tentera salib memerhati, tetapi mungkin tidak menghargai kepentingannya daripada penyatuan yang berlaku. Selepas beberapa pertemuan menentang tentera salib, gencatan senjata goyah diisytiharkan antara umat Islam dan kerajaan Kristian, dengan ibu kotanya di Jerusalem. Namun gencatan senjata ini tidak berkekalan, dan Salahuddin sedar akan berlakunya. Pada satu ketika pencetus membolehkan dia bermain di tangannya. Kesatria Kristian yang berpengaruh, Reynald dari Chatillon, mengkhianati syarat perjanjian gencatan senjata, menyerang kafilah Muslim yang pergi haji, melancarkan armada kapal di Laut Merah, dan mengganggu laluan perdagangan yang Salahuddin dan orang Kristian telah bersetuju akan terus terbuka. Tindakan Reynald yang paling tidak boleh diterima ialah ancamannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, dan penghinaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkara ini, Salahuddin marah. Keberanian Reynald terlalu berat untuk dihiraukan oleh Salahuddin, dan dia bersumpah untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kemunculan tindakan Reynald adalah pencetus yang diperlukan Salahuddin. Salahuddin memimpin umat Islam ke pertempuran yang menentukan Hattin, yang berlaku pada bulan 25 Julai 1187. Untuk pertama kalinya, kerajaan Baitul Maqdis dikelilingi oleh wilayah umat Islam, bersatu di bawah satu panglima.
Salahuddin kali ini mempunyai tentera yang cukup bersedia untuk menghadapi pakatan kuat Guy of Lusignan, Raja Baitul Maqdis, Reynald, dan Kesatria dan pemimpin Kristian yang lain. Dalam satu langkah yang menunjukkan kepintaran tenteranya, Salahuddin menafikan akses air kepada tentera Sarif menyebabkan tentera menjadi kucak-kacir, letih dan tidak teratur. Tentera Sarif telah dihina, ramai yang ditawan. Yang paling menonjol di antara mereka ialah Reynald dari Chatillon dan Guy dari Lusignan. Salahuddin mengarahkan Guy dan Reynald dibawa ke kemahnya. Salahuddin menjemput Guy untuk duduk di sebelahnya, dan apabila Reynald masuk, dia mendudukkannya di sebelah kepada rajanya dan mengingatkannya akan kejahatannya. Sudah berapa kali kamu bersumpah dan melanggarnya? Berapa kali anda telah menandatangani perjanjian anda dan tidak pernah menghormatinya? Reynald menjawab melalui penterjemah, raja-raja sentiasa bertindak demikian. Saya tidak melakukan apa-apa lagi. Ahli sejarah mencatat bahawa pada masa ini, Raja Guy tercungap-cungap kerana dahaga. Kepadanya terjuntai seolah-olah mabuk. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Salahuddin mengucapkan kata-kata yang menenangkan kepadanya, membawa air sejuk dan menawarkannya kepadanya. Raja minum, kemudian menyerahkan apa yang tinggal kepada Reynald, yang menghilangkan dahaganya dan berpaling. Salahuddin kemudian berkata kepada Guy, kamu tidak meminta izin sebelum memberinya air, oleh itu aku tidak berkewajipan untuk memberi rahmat kepadanya. Selepas mengucapkan kata-kata ini, Salahuddin tersenyum, menaiki kudanya dan menunggang, meninggalkan tawanan dalam ketakutan. Dia mengawasi kepulangan tentera dan kemudian kembali ke kemahnya. Dia mengarahkan Reynald dibawa ke sana, kemudian maju di hadapannya dengan pedang di tangan, dan memukulnya di antara leher dan bahunya. Dia, Reynald, mula menggeletar. Melihatnya seperti ini, Salahuddin berkata kepadanya, dengan nada yang meyakinkan, lelaki ini dibunuh hanya kerana dia melampaui batas. Raja Guy telah diselamatkan dan dibawa ke Damsyik untuk sementara waktu, kemudian dibenarkan untuk bebas. 3 bulan selepas pertempuran Hattin, Salahuddin mengepung dan seterusnya menawan Baitul Maqdis. Tidak seperti tentera Sarif 88 tahun sebelum ini, yang menjadikan Baitul Maqdis sebagai pertumpahan darah semasa Perang Sarif pertama. Salahuddin tidak melakukan perkara itu. Dia memasuki kota itu, bukan sebagai seorang penakluk yang sombong, tetapi dengan rendah hati, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memasuki Mekah. Salahuddin berada dalam kedudukan untuk membalas dendam terhadap orang yang menumpahkan darah ribuan orang Islam yang tidak bersalah semasa Perang Sarif pertama. Namun, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjanjikan keselamatan dan keamanan kepada para pencerobohnya, Salahuddin juga melakukan perkara yang sama kepada orang Kristian Baitul Maqdis. Apabila dia menawan kota itu, Salahuddin melarang sebarang pembunuhan beramai-ramai atau merompak orang Kristian, Frank atau Oriental. Dia bahkan memuatkan pengawal di gereja mereka dan memberi izin kepada mereka untuk kembali menunaikan haji. Dia memberi mereka 40 hari untuk meninggalkan kota dengan selamat bersama harta dan harta benda mereka. Sebahagian daripada syarat penyerahan adalah membayar tebusan untuk kebebasan mereka. Salahuddin menetapkan wang tebusan pada harga yang rendah supaya semua orang boleh membayar. Dan bagi mereka yang tidak dapat, Salahuddin membayar tebusan daripada kekayaannya sendiri. Apabila patriark kota itu mengambil kereta kuda yang penuh dengan emas, permaidani dan barang berharga dari kota itu, para penasihat Salahuddin marah. Saya berkata kepada Sultan, patriark ini membawa harta yang bernilai sekurang-kurangnya 200,000 dinar. Kami memberi mereka kebenaran untuk membawa harta pribadi mereka, tetapi bukan khazanah gereja dan biara. Tetapi Salahuddin menjawab, kita mesti menggunakan surat perjanjian yang telah kita tandatangani supaya tidak ada yang boleh menuduh orang beriman kerana telah melanggar perjanjian mereka. Sebaliknya, orang Kristian di mana-mana akan mengingati kebaikan telah kami anugerahkan kepada mereka. Contoh yang menakjubkan ini adalah bukti kepada watak Salahuddin serta kesedaran Tuhannya dan pemikiran keharapan. Kemurahan hati dan keadilannya lah yang menyebabkan dia dihormati oleh lawannya yang kemudian, Raja Richard C. Hati Singa, semasa Perang Sarif ketiga. Seperti yang diterangkan oleh pengarang Amin Madoff, Salahuddin telah menakluki Baitul Maqdis, bukan untuk mengumpul emas dan masih kurang untuk membalas dendam. Objektif utamanya, seperti yang dijelaskannya sendiri, adalah untuk melakukan tugasnya di hadapan Tuhan dan imannya. Disebutkan bahawa Al-Muwaffaq Abdul Latif berkata, saya pergi kepada Salahuddin ketika dia berada di Baitul Maqdis, dan saya melihat seorang raja yang penuh dengan keheranan dan hati yang penuh kasih sayang, sama ada dekat atau jauh. Dia seorang yang mudah mesra, disenangi, dan sahabat-sahabatnya selalu menirunya, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Pada malam pertama saya bersama beliau, saya dapati majlis beliau dipenuhi dengan para ulama yang terlibat dalam ilmu.
Dia akan mendengar dengan tekun dan mengambil bahagian dalam perbincangan mereka. Dia akan belajar bagaimana membina tembok dan menggali parit, dan dia akan melakukannya sendiri, memikul batu di bahunya sendiri. Walaupun usaha terbaik, tentera Salib tidak dapat menawan semula Baitul Maqdis. Pertempuran telah berlaku antara orang Islam dan tentera Salib, tetapi secara keseluruhannya, jalan buntu berlaku. Salahuddin tidak dapat memaksa Richard C. hati singa untuk berundur, dan Richard tidak dapat melanggar pertahanan Salahuddin. Dengan tiada kemajuan oleh mana-mana pihak, satu perjanjian telah ditandatangani. Di bawah syarat perjanjian itu, Baitul Maqdis akan kekal di dalam tangan Muslim, tetapi ziarah Kristian akan dibenarkan. Ibnu Kathir berkata bahawa ketika kematiannya, Salahuddin hampir tidak mempunyai wang dalam simpanannya, dan ini adalah kerana jumlah hadiah yang banyak dan amal dan kebaikan yang dia gunakan untuk menunjukkan kepada pemimpin dan menteri di bawah perintahnya, dan juga kepada musuh-musuhnya. Dan dia sangat sederhana dalam pakaiannya, makanan, minuman, dan pengangkutan. Tidak diketahui bahawa dia pernah mendekati sesuatu yang dilarang atau dikecilkan, lebih-lebih lagi setelah Allah memberkatinya dengan kerajaannya. Sebaliknya, kebimbangan dan matlamat terbesar beliau adalah untuk membantu Islam. Ibnu Kathir meneruskan, dan dia sangat tegas dalam solat tepat waktu dalam jamaah. Walaupun ketika sakit kematiannya, imam akan masuk dan mengimaminya dalam solat, dan dia akan berjuang untuk bangun dan solat walaupun dia lemah. Dan dia suka mendengar bacaan Quran dan bacaan hadis dan ilmu. Dia tetap dan terbiasa mendengar hadis yang dibacakan kepadanya, sehinggakan dia akan mendengar satu bahagian dibacakan kepadanya semasa dia berdiri di antara barisan askar. Dia akan senang melakukan ini dan berkata, tiada sesiapa yang mendengar hadis dalam keadaan seperti ini. Abu Ja'far Al-Qutubi berkata bahawa ketika Salahuddin berada di ranjang kematiannya, saya selesai membaca Al-Quran. Pada ayat, Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan saya mendengar Salahuddin berkata, ini benar. Dan sebelum ini dia koma. Dia kemudian meninggal dunia. Dan Al-Khatib Al-Daulay membasuh tubuhnya. Dia dibawa keluar dalam keranda dan Muhyiddin bin As-Sinki mendoakannya. Dia kemudian dikembalikan ke bilik di taman tempat dia sakit dan dikebumikan di sebuah kios. Suara-suara dibangkitkan dan menangis, dan ia menjadi sangat kuat sehingga orang pintar pun akan berfikir bahawa seluruh dunia menjerit dalam satu suara. Orang ramai sangat terharu sehingga ada di antara mereka yang terganggu dari berdoa untuknya. Orang ramai menyatakan penyesalan mereka atas pemergiannya, termasuk tentera Salib, kerana betapa jujur dan boleh dipercayainya. A.D. Dahabi berkata, dan aku tidak pernah melihat seorang raja yang disediakan oleh rakyatnya kecuali dia. Ini kerana dia disayangi oleh semua orang. Dia dicintai oleh orang yang soleh dan orang jahat, orang Islam dan orang kafir.